Macam korang ni memang minat Honda. Tak minat. Okey, apakah maksud momentum? Apakah maksud momentum? Okey, kita tengok balik formula momentum. Dia ada M, ada V. So momentum, apa kaitan momentum kena sebut M dengan V ni? Hasil darab bising dan halaju. Itu je. Inilah. Sebab tu saya kata apa formula. Okey, so kita nak kira berdasarkan rajah 5 dan jadual 5, tentukan jumlah momentum bagi kelapa dan botol air mineral. Tambah je lah. Sebelum pelanggaran, buah kelapa tu berapa momentum dia? 1.8. Botol air kosong kan? So jumlah momentum ni 1.8 lah. kg ni unit dia. kg ms tolak 1. Selepas pelanggaran, tadi buah kelapa jadi 0.2, momentum dia berkurang. Tambahkan dengan 1.6. Jawapan dia tetap dapat 1.8. Okey, soalan pada korang. Apakah, kenapa dia sama? Kenapa sama? Kenapa jawapan dia sama? Dia kena mematuhi apa? Komputer. Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Mematuhi prinsip keabadian momentum. Okey, bandingkan jawapan di 5B1 dengan 5B2, maksudnya korang bercakap jawapan dia adalah sama. Itu saja. Sebab sama, memang sama. Okey, ni. Berdasarkan tadi lah jawapan sering tadi ni. Berdasarkan jawapan 5B dengan 5C, nyatakan satu kesimpulan. Sebab tu saya tanya tadi, kenapa jawapan dia sama? Ni, sebab jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Ni jawapan untuk B1 ni. Okey? Namakan prinsip fizik. Tadi sebelum sebut prinsip keabadian momentum. Jangan pula kita salah sebut anozin tu prinsip keabadian terang. Nyatakan satu syarat yang diperlukan untuk mengaplikasikan prinsip fizik yang dinyatakan di atas. Maksudnya kita nak aplikasikan prinsip keabadian momentum. Tak jelas ni. Apa syarat dia? Apa dia? Kalau kita nak menggunakan prinsip keabadian momentum, apa syarat? Apa? Dah dekat dah tu. Dia dah cakap ada dua objek. Sebaliknya, ayat sebaliknya. Momentum ni melibatkan berapa objek? Dua. Banyak. Nak mematuhi prinsip dia, kena ada apa? Kena apa? Pelanggaran. Memanglah pelanggaran. Sebab sekarang ni dua objek, dua daya lah yang bertembung. Barulah boleh hasilkan momentum. Dua daya yang bertembung, barulah boleh menghasilkan momentum.
So, apa benda yang kita nak memenuhi syarat prinsip kepada momentum? Okey lah, betul lah kau tak boleh ambil memori. Tidak boleh ada daya luar. Tidak boleh ada daya luar, maksudnya tak boleh ada objek ketiga lah. Dah cakap kau sahabat dua objek. Tak, memang betul dua objek tu memang dah betul, tapi korang kena nyatakan benda lain. So tak boleh ada objek yang ketiga ataupun tak boleh ada daya luar. Tiba-tiba pelanggaran ada kereta belah tiga dah, tak boleh lah prinsip keadaan momentum. Sebab dia kena melibatkan dua objek. Okay? So, kelapa tu digantikan dengan kelapa yang lain. Ganti pula kelapa yang lain. Okey. Buah kelapa yang baru mempunyai jisim yang lebih besar. Mungkin tadi pelanggaran tadi melibatkan motor dengan kereta. Kali ini digantikan kereta tu dengan trailer. Begitulah maksud dia. So, ramalkan momentum air mineral selepas pelanggaran. Okey. Tadi kalau kau tengok gambar aja, momentum sebelum pelanggaran, momentum untuk buah kelapa lebih besar. Selepas pelanggaran, momentum untuk botol tu lebih besar. So nak ceritakan impak pada botol air lebih besar lah. So kita tahu selepas pelanggaran memang botol air tu akan mempunyai momentum lebih besar. Okay. Jadi tadi kereta ditukarkan dengan trailer. Maksudnya buah kelapa ditukarkan dengan buah kelapa lebih besar. So apa berlaku pada momentum botol selepas pelanggaran? Bertambah. Nah, sebab tadi kan jisim yang memberi impak tu jisim yang lebih besar. Kan saya dah bagi contoh kereta dengan motor. Kan trailer dengan motor. Trailer tu memang ada momentum yang besar. Lepas tu langgar pula kepada motor, dia memindahkan momentum tu kepada motor. So motor tu motor dia mempunyai momentum yang lebih besar. So kesan lebih besar. Sebab itulah kalau tak salah rasa sebab kalau ada berlaku kemalangan ke apa, impak ke apa, ada dia orang kena kira tau kajian, dia nak kira kajian tu, dia orang kena tengok impak kajian, dia kena kaji. Ada kiraan lah, semua yang kita belajar ni lah kita panggil forensik ni bukan sekadar kalau korang tengok kat hospital orang tu mati dia bedah mayat, dia jadi juga forensik yang macam ni lah kemalangan. Kalau pernah dengar Miros. Miros ni yang berkaitan dengan jalan raya lah. Dia kaji. Lepas tu dia ada forensik audit. Forensik audit ni, kalau contoh company tu mengalami kerugian, dia akan kaji, dia akan kira lah pula kerugian dalam company tu. Forensik atas account. Dia forensik atas mayat. Macam-macam lah. Kau ingat forensik tu, kau ingat kat hospital yang bedah mayat tu salah. Okay? So forensik ni ada berbagai-bagai bidang. Sehingga ada nak murid dia nak belajar, ada seorang tu dia nak belajar bidang, dia ambil diploma sains, UiTM, lepas tu nak sambung belajar dia ambil forensik. Saya lupa forensik apa. Tapi bukan forensik yang bedah-bedah mayat ni, adalah forensik kerja, ada dalam bidang tu ada kerja dalam polis lah. Tapi sebab ayah dia tak bagi suruh ambil ni pergi lain Malaysia. So, kenapa momentum untuk botol tu bertambah? Jumlah pelanggaran, jumlah momentum sebelum pelanggaran itu dah bertambah. So, botol tu akan dapat momentum yang lebih besar lah. Sebab jumlah momentum sebelum pelanggaran tinggi. So, hasilnya botol tu mendapat momentum yang lebih besar. Okay, yang ni korang akan belajar nanti cara-cara nak buat bom. Buat bom. Clear. Yang ni elektrik tak masuk kan. Okey. Ni sayap.
Aerofoil. Kan biasa kau nampak kereta-kereta kan dia pasang spoiler. Beli-beli. Itu biasa, tiba-tiba ada spoiler mahal. Spoiler yang nampak kaki kurus tu mahal tu. Kereta standard tapi ada spoiler. Tu tengok tak ada function. Sebenarnya untuk kalau untuk benda pasang benda-benda kit-kit yang ni dia ada function tapi pada harga yang mahal lah. Contoh kalau kau beli sport rim, kalau kau beli sport rim tu yang ratus-ratus tu memang tak ada function lah, just untuk cantik lah. Tapi kalau kau beli sport rim harga ni sampai 2,000, 3,000, angkat pun ringan gila, angkat satu jari tu, yes, kereta akan jadi ringan. Memang betul? Memang betul. Tu kesan dia. Sama juga kau beli kereta motor kan, exhaust. Exhaust sekadar bunyi je. Memang betul bunyi tapi dia ada fungsi betul. Memang boleh tambah horsepower. Memang betul. Dia tambah horsepower. Tapi saya rasa kalau kita ni kat Malaysia ni bukan untuk tambah horsepower. Dia nak tambah bunyi je lebih. Tak ada ni pun. Macam kereta lah, kereta kan. Kita panggil exhaust kepala anjing. Maksudnya kepala anjing boleh masuk. Tu panggil exhaust kepala anjing. Saya tahu, saya pernah ada kereta yang macam tu. Exhaust kepala anjing satu kampung je. Sebab saya ada kadang pergi beraya rumah dia kan, teringat. Kalau kau ada kereta tu bunyi kuat tu. Kan, tapi memang lah duduk dalam kereta pun dah ada anak tak boleh lah bising kan. So memang dia betul menambah kali tapi bukan pada harga yang murah. Bukan pada harga yang murah. Contoh motor kalau tayar sotong kan, tayar kecil. Tapi memang orang guna tayar kecil ni kalau kau tengok untuk drag. Memang betul lah tujuan dia untuk menambah kelajuan. Sebab kenapa menambah kelajuan? Mengurangkan geseran. Itu tujuannya. Cuba bayangkanlah kapal terbang. Kau tengok tayar dia kecil, badan besar. Asal dia tak pakai tayar besar macam tayar kereta besar. Kereta tayar besar, dia pun tayar besar. Tayar lebar ke tayar kangkang kapal terbang. Kenapa macam tu? Sebab berapa hari lepas dah lepas balik. Sebab dulu saya pernah pakai Avanza. Tak pernah tengok Avanza pakai tayar kangkang. Kita tengok ni, apa saya ni? Dia buat tayar kangkang. Kita tengok, pelik lah. Biasa kan orang tengok kereta-kereta syaitan tu kan. King biasa buat. Tapi memang kalau ikut tu memang function dia lebih kepada nak cantik lah. Tak ada fungsi pun. Okey. Ini lebih kepada cerita kapal terbang lah. So, bentuk dia bentuk aerofoil Kalau tak salah rasa kalau dalam kereta lumba dia bentuk terbalik kan. Sebab kalau kapal terbang untuk terbang. Kalau kenderaan ni untuk grip pada jalan. Grip pada jalan. Kalau tak salah rasa motor-motor GP pun dia ada dah pasang macam aerofoil. Dekat dia macam dekat dia punya fork tu ada. Tepi. Ada nampak lah dia buat. Untuk grip pada jalan. Grip pada jalan sebab dia orang ni kan dia orang pasang pun macam mana pun kalau dah terlaju sangat terbang juga. Terbang juga tapi tu tujuan dia lah nak grip. Tapi dia orang macam contoh kalau kereta F1, contoh kita ni banyak kereta yang dibuat ni dia banyak tengok teknologi pada F1 lah. Contoh kalau kerangka kereta ni orang yang duduk dalam kereta tu dia cipta kerangka kereta tu keras. Dia cipta kerangka kereta tu keras walaupun depan kemek, belakang kemek tapi
body orang yang duduk dalam kereta tu tak terjejas. Sama dengan kereta F1. Kereta F1 tu sama. Dia buat benda sama. Sekarang kereta F1 dia tambah tengah-tengah kat kepala. Sebab tujuannya kalau terbalik, kepala dia tak ni lah, tak terjejaskan kepala. Tidak menjejaskan kepala. Okay? Maksudnya ada satu accident hari tu, kereta terbalik, kereta F1 terbalik. Tu kita panggil teknologi halo. Nampak tak? Itu satu teknologi. Benda yang engineering. Kalau korang kerja dengan syarikat kereta, memang korang kena kaji lah. Korang tahu dia kalau dia buat kereta ke, dia buat motor ke, dia ada terowong angin dia kena test kereta tu kat terowong angin. Maksudnya itu untuk uji daya seretan. Geseran lah. Dia dikaji. Sebab itulah bentuk-bentuk kereta sekarang kalau tengok terlalu banyak lekuk. Kan? Kadang-kadang kat lampu pun lekuk. Kita lalu pun terkena pecahkan berapa ratus pula lekuk tu terlalu banyak. Sama lah motor. Dulu motor signal dekat lampu. Sekarang signal dia buat terkeluar pula sikit. Dah patah pula. Kan? So paling kalau contoh saya tengok motor tu saya memang minat beli tapi tengok Allah sini macam ni kan nak kita pegang sekali Apa peminat RS satu Y pun kat dalam lagi RS ni repair. Motor Yamaha masih kat dalam dan tiba-tiba dia buat gila dia buat keluar pula. Patah Bukan patah ke? Belum lagi. On the way. Dia sebab kalau terkena sikit tu boleh patah. Betul. Sepak Ini patah sebab dia plastik. Sebab dia nak buat benda tu, dia nak buat nampak style tapi jadi tak elok. Saya tak terkejut lah kalau motor-motor kapcai ni buat macam tu, tak apalah. Masalahnya motor mahal pun ada juga halus. Lagilah halus. Macam ni patah. Ada, saya tengok motor mahal yang 250cc ni. Aduh. Dia pakai LED punya signal. Ada seorang, ada budak perempuan seorang ada bawa skuter tu. Skuter Yamaha, yang baru tu Yamaha. MDX ni. Kan skuter keluar Ada dua orang pakai MDX. Haifa dengan kau. Haifa pun dia bawa motor macam tu juga tu. Ya, Avantis. Avantis. Kau buat MBX tak ada makna lah dia ni. Semua dekat sangat, tak ada makna. Bawa motor biasa je balik. Padahal bapak dekat lagi. Baru pula sikit. Sampai dah. Alright, Okay, so sebab tu bentuk aerofoil bukan bermaksud sayap saja. Bentuk badan kenderaan tu pun ada juga melibatkan aerofoil. Kau ingat aerofoil ni sekadar sayap, tapi tak. Okay. Kalau kau nak tengok sendirilah bentuk aerofoil ni, korang boleh pergi ke A, ke 2 tu kan ada deck luar tu, tengok dengan dekat kapal terbang, boleh tengok sendiri. Okay. Okay, so bentuk dia bentuk aerofoil. So, prinsip fizik. Prinsip apa ni? Bernoulli. Okay, nyatakan prinsip fizik prinsip fizik yang terlibat dah. Baik, nyatakan prinsip fizik. Kenapa soalan sama je? Dia suruh terangkan prinsip fizik yang dia di atas tu. Dia beritahu, maksudnya kalau dia suruh terangkan. Apa terangkan tu? Konsep dia apabila
Dari atas tekanan rendah tinggi, tekanan rendah. Apabila halaju tinggi, tekanan yang dihasilkan adalah rendah. Apabila halaju rendah, tekanan yang dihasilkan adalah tinggi. Kat mana yang tekanan rendah, tekanan tinggi tu? Atas ke bawah? Bawah. Sebab itulah kapal terbang masa dia nak lepas, dia memecut. Dia akan guna teknologi jet untuk melepas. Masa dia lepas tu, dia punya enjin tu akan menghamburkan kuasa jet. Tapi bila dia dekat atas, dia tak dia guna dah kuasa jet, dia guna kipas biasa dia. Untuk terbang pada hal laju yang seragam. Dia tak pecut dah kat atas, dia tak pecut dah. Dia hanya kekalkan kelajuan sahaja. Pada tak rasa kalau maksimum 35,000 kaki daripada paras laut. Paling tinggi lah 40,000 lah, tak lepas rasa lah. Okey. So Raja 82 menunjukkan sebuah penunung Bunsen. Saya rasa dah pupus lah ni. Tak tahu lah dia tak suka korang lagi ke tidak. Beberapa pengubahan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan pembakaran yang lebih besar dan lengkap. Kalau pembakaran ni kan motor nak bagi pembakaran lebih banyak, dia buat pistol besar lah kan, blok besar. Okey, berdasarkan Raja 8.2 nyatakan pengubahan yang sesuai dan berikan satu sebab untuk pengubahan tersebut. Patutnya dia kena tukar motor kan. Motor baru orang jawab dengan baik kan. Contoh, Baru orang boleh mencontohi stopper. Itulah stopper kan. Lagi tak boleh tembuk jam sebenar. Stopper. Terbaik. Okey, so kita nak menghasilkan moncong yang sempit. Kenapa moncong tu kena sempit? Untuk menghasilkan tekanan tinggi. Tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi ke? Laju yang tinggi. Okey, untuk kenapa sempit? Supaya laju dia tinggi. Okey. Yang kedua, kenapa saiz bukaan udara masuk kita nak kena buat yang besar? Maksudnya kita nak bagi udara lebih banyak masuk. Kenapa? Supaya lebih banyak udara masuk lah. Sudah jawab dah. Tekanan gas ni macam mana? Kau cucuk dekat yang warna kuning tu. Kau mana masuk amal ke? Kan ada kat depan tu tempat gas yang kau pusing tu warna kuning ke? Warna kuning kan kat meja orang tu kan? Masih warna kuning ke dah warna lain? Warna biru lah. Kacat. Dia cat sekali meja-meja. Itu tak boleh tu sebenarnya kalau ikutkan safety. Benda tu kena warna kuning. Safety makmal, benda tu kena warna kuning. Dia tak boleh warna lain. Tak salah lah. Macam batang yang yang sawo, warna merah tu kuning. Tak rasa. Ikutkanlah dia punya rules. Okey, so tekanan gas kena tinggi. Sebab itulah bila korang gas bocor, dia akan membebaskan gas dengan banyak. Sebab itulah kebakaran boleh jadi marak. Macam kenderaan, kalau accident, contoh motor lah. Sebab kau bawa motor, kita motor lah. Motor jatuh. Bila terseret atas jalan, dia dah berapi kan. Minyak pula tumpah. Minyak petrol tu sebab dia menghamburkan gas. Sebab tu senang untuk terbakar. Kalau korang ingat kes yang ada dekat Perak itu yang 4 orang pelajar dekat Perak kena langgar belakang ke trailer. Masa dilanggar pada belakang tu, trailer tu memang sempat lari, trailer tu terbakar juga tapi kereta tu tak sempat. Orang-orang kat situ sempat nak selamatkan, memang marah. Ada kemungkinan memang orang dalam tu hidup lagi lah. Tapi terbakar tu tak boleh. Memang ada pernah satu kes kat area situ juga. Kat situ banyak kereta terbakar accident. Antara Pulau Kangsar dengan Cakap Jeri. Kalau ada satu kes kat area situ tak ingat, kereta tu terbakar. Orang nak pergi selamatkan tu sebab kereta dah marak. Orang tak sempat selamatkan. Orang tu hidup. Orang tengok je lah, orang yang nak selamatkan tu hanya mampu melihat je. Orang tu terbakar dalam keadaan hidup. Sempat minta tolonglah selamatkan. Sampailah suara dia senyap.
Ngeri ya. Memang ngeri. So berhati-hatilah bila memandu. Menunggang, memandu. Alright, seterusnya. Ni kan. Kat pantai ni Apakah maksud muatan haba tentu? Muatan haba tentu adalah jumlah haba yang ni korang boleh dengar ni TV user record. Jumlah haba yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Macam mana korang nak tahu jawapan dia? Muatan haba tentu Q, apa formula dia? Yes, MC theta. Okey. Daripada sini korang boleh jawab dah. Jumlah haba, ni jumlah haba yang diperlukan untuk yang diperlukan oleh 1 kg bahan, M tu jisim. 1 kg bahan untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius. Ni tak boleh sebab ini dia punya nilai untuk barang tu. Jumlah haba yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius. Nampak? Daripada formula ni nak jawab definasi. Jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk 1 kg bahan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius berdasarkan formula. Sebagi. Kalau korang ingat formula, korang boleh buat definasi. Alright. Okay. Mungkin sebelum ni korang bila nak ingat definasi, baca je buku. Dan tak payah. Korang baca sebelum masuk PSA exam, formula. Banyakkan tulis formula. Lepas tu buat berdasarkan formula. Okay. Tapi formula tu tulis juga. Formula tu tulis, lepas tu buat ayat. Okey, terangkan pembentukan Bayu dalam Rajah 91 dalam sebutan muatan haba tentu laut dan darat. Okey. So, dalam kes ni, dengar saya bacakan ni. Daratan mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah berbanding laut. Okey, kalau kita panggil muatan haba tentu kat darat ni rendah, jadi muatan haba tentu dekat laut tinggi. Okey, beza. So, ada perbezaan muatan haba tentu rendah dengan tinggi. So apa berlaku? Udara dekat darat ni jadi panas. Okey. Seterusnya ketumpatan udara dekat darat ni lebih rendah berbanding dengan ketumpatan udara di laut lah. So apa berlaku? Udara sejuk dekat laut tu dia akan dipindahkan ke daratan. Sebab tu waktu terik ni korang pergi darat sebenarnya tak panas pun dekat laut. Sebab angin tu tengah tolak masuk ke darat. Sebab tu orang pergi pantai Langkawi pun tengah-tengah hari buta orang mandi. Pengawasan tu. Korang pergi pantai masuk dah. Pergi sampai dah 4 petang punya ya Allah lupa Zohor. Yalah. Dah, kain kan kau pergi itu Labila. Sampai tunggu dulu bukan tak pergi pantai. Pergi pantai dulu. Kan? Bila hotel dekat apa Kuantan? Cerating. Pergi sebab sekali je dah sekali. Mahal. Stopper mahal. Mahal. Hotel tu. Tak adalah siapa dia. Janganlah beli waktu ni, kena beli awal lah. Kalau beli lambat 1,000 lebih lah. Seperti itu masa saya pernah pergi 400 je. Masa PKP baru buka. 400. Lepas tu tak pergilah. Okey.
Okey, Raja 92 menunjukkan sebuah kelalan termos digunakan untuk mengekalkan suhu kopi panas untuk jangka masa yang lama. Okey, ni selalu saya nampak orang bawa pergi office, tapi sedang tengok student pun bawa dah. So dia bawa air sejuk. Bawa dia kan. Okey. So, apa ni? Nak cerita politik pula. Okey, ni saya suka. Soalan yang saya paling suka sebab kena buat table. Paling suka. Masuk itu. Dia betul tidak. Masuk belajar kita tu terserah. Tuhan saja yang tahu. Alright, jom tengok sekejap soalan ni. Last. Soalan ni kan, table ni, 5 markah sepatutnya 5 markah yang pasti. Sebab tu yang korang tak pasti. Sebab nak bubuh sebab. Tapi 5 markah tu patut korang kena dapat dah. Okay. Dan alright. So, saya dah ajar buat table. So, apa dia punya aspek yang kita nak ubah? Satu, penerangan. Okey, yang pertama tengok penutup. Kita nak penutup yang macam mana? Penutup diperbuat daripada plastik berongga. Ni korang dah lupa lah kot. Kalau konkrit dia tak boleh konkrit yang full, kena konkrit yang berongga lebih kuat. Betul. Yang berubah. Lebih kuat berbanding dengan konkrit. Sebab tu besi, kenapa dia tak buat besi yang macam contoh yang seperti yang tu kan, besi dalam tu kosong. Dia tak buat besi padu tak? Tak. Faham? Kalau tidak, lebih besi yang padu dia mak. Tak kuat. Tak. Kalau ada banding yang kecil dia lah, kena besi padu lah. Kalau yang besar, dia tak stabil. Okey. Poin yang pertama, plastik berongga. Ini sini nak cerita 5 markah tu. Yang kedua, ruang P yang macam mana? Ruang P yang vacuum. Yang ketiga, dinding tu dia boleh buat daripada apa? Kaca. Yang keempat, kita pakai cat berkilat. Okey, macam mana? So, nak pilih mana tu? Berongga, vacuum, kaca, tak berkilat, W. So, W dipilih kerana ulang balik ni. Penutup plastik berongga, ruang P vacuum diperbuat daripada kaca dan disalut dengan cat berkilat. Baru kau nampak 5 markah tau. Kalau kau nak dapat 10, kau kena buat penerangan lah. So, kenapa kena berongga? Tapi kukuh berbanding pecah plastik. Boleh merangkap udara. Ini kan bekas air. Kenapa vacuum? Kan bekas air tu nak buka kan susah. Kenapa? Lebih ketat ya. Lambatkan Apa tak boleh keluar? Apa terperangkap? Okey, kenapa kaca? Kerana kaca membatau. Kenapa dia punya permukaan luar tu kaca? Tidak pasti. Apa
Kaca kan di sini tu. Kaki. Tiup dinding ni, dinding. Oh. Dinding luar tu kenapa kaca? Sebab dia tempat dia dalam ni tempat hilang apa pendapat. Apa yang baik. Pendapat ataupun kata apa yang tidak baik. Tak baik. Ataupun pendapat lah. Tidak baik. Habis tu kau nak bukan tu besi, kau berbual panas, bukan panas-panas. Okey, dinding. Okey, so cat berkilat tu apa? Ada ni bukan kewenangan. Apa dah tu. Kenapa berkilat? Satu tip pun dah. Kenapa kena berkilat? Dia nak bagi ni haba tu pada ni sama. Ha? Lalu pada satu tu. Tak. Dia nak memantulkan. Memantulkan apa? Baik, Pak. Sebab tu orang buat kereta berkilat-kilat. Kereta dia ada dua jenis cat, cat metalik dengan cat solid. Cat metalik tu mahal sebab dia memantulkan apa? Betul. Faham? Ada cat rumah pun ada di jenis yang kau cat, dia nampak berkilat. Mahal lah. Rumah tu dia sejuk lah sebab dia memantulkan apa? Kenapa bumbung orang cat dengan bumbung kala-kala yang terang berkilat? Sebab nak mantulkan apa lah? Kenapa tak warna hitam tu? Itulah dia sebabnya. Okey, dah jelas So, itu sebab-sebabnya. Ni tambahan markah untuk korang jawab. Sebab tambahan kat sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni, 5 dan 6 yang tadi, kerana tu. 4 markah ni kat sini. So, korang make sure kena dapat 5 atau 6 markah. Okay. So, itu saja. Minggu depan patutnya korang dah nak payson. Dan nak mula payson. Sekejap sebagi terus kiraan ni, kita tengok video. Jadi bagi maklumat tambahan tu. Okey, yang pertama tu dia bagi E sama dengan PT. So power dia 520. Darabkan dengan masa iaitu 126. So korang akan dapat 65,520 joule. Kuantiti apa yang diserap oleh air kena pakai Q sama dengan MC theta. So M diberi 0.6. C dia air kan? Air kalau air 4,200. Perubahan suhu kena tolak 25 darjah Celsius perubahan suhu. Tengok. So 63,000 joule Lepas tu kuantiti haba yang hilang ke persekitaran tolak dengan yang atas. 63,000 tu yang korang dapat ni dia punya teori. Yang atas ni adalah yang sebenar. So tolakkan dengan 65 terbalik. Terbalik. Yang atas yang sebenar, yang bawah tu yang atas yang sebenar, sorry. Yang atas yang sebenar. 65,520. 65,520 tolakkan dengan 63,000. So ada haba terbebas persekitaran 22,520. Maksudnya saya nak cakap yang kalau kita ikut kiraan yang sebenar, yang ni sepatutnya dihasilkan. Tapi disebabkan ada suhu yang akan terbebas, ada haba yang akan terbebas ke persekitaran. Jadi tak 100% lah, dia mungkin 20%. Ada ni dia patutnya 80% ataupun 90%.